أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, pengacara majlis, staf-staf MHSB, tuan-tuan MBSB, MBSB, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebenarnya jadual saya tak ada, tuan-tuan, pada tengah hari ini di sini. Last minute ni. Saya sebenarnya ada program di KPJ Tawakal. Anak saya tiap bulan kena admit di situ. Anak saya 2 orang, tuan-tuan, diuji dengan SLE. Tuan-tuan tahu SLE? Hidup ni macam itulah, tuan-tuan. Sebenarnya yang ada kat kita ni bukan milik kita. Tuhan uji anak saya SLE, tak dibenarkan kahwin. Tapi anak saya minta nak kahwin, jadi saya bagi kahwin. Dan SLE ni hyper dia, maksud dia kena makan ubat sampai ke mati, dan dia tak boleh mengandung. Kita merancang je, Allah menentukan. Yang penting, tuan-tuan, yang ada dekat kita ni bukan milik kita, semua pinjaman aja. Sebab tu ada orang, tuan-tuan, dalam hidup dunia ni, apa yang dia cari? Sebenarnya apa yang kita cari? Ada orang dia mencari kebahagiaan. Dia kahwin, dia kata bahagia. Dia kata kalau dapat isteri yang cantik, bahagia. Dia kahwin dapat isteri cantik, tak bahagia, tapi dia bercerai. Sebenarnya apa yang kita cari? Ada orang mencari isteri solehah. Baru ni ada seorang anak muda, 7 tahun dia mencari isteri solehah. Dia kata, Alhamdulillah dah dapat, Ustaz. Saya kata, dapat macam mana? Isteri solehah. Solehah macam mana? Solehah binti Din. Solehah binti Din tak jadi. Isteri solehah ni, tuan-tuan, apa dia? Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata. Penyejuk mata, kan? Isteri yang kita balik, tuan-tuan, rasa tenang hati kita. Sebenarnya yang kita cari ialah kebahagiaan, ketenangan. Bukan kita cari suami yang handsome. Ada orang suami handsome, tuan-tuan, naik kereta, kita pening. Dia tengok perempuan, dia tackle. Dia tengok perempuan, dia fiwit. Kita pening, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, suami dia tak handsome pun, tapi bahagia, tuan-tuan, sampai ke mati. Ada orang dia mencari rumah besar. Pernah baru ni ada seorang datuk jemput saya. Di rumah dia ni, tuan-tuan, di atas tanah ada 2 tingkat. Bawah tanah ada 3 tingkat. Satu bawah tu tempat parking, dan tingkat bawah tu ada kolam renang. Dia kata, Ustaz tolong baca ruqyah apa-apa. Saya kata, kenapa? Dah seminggu dah tak boleh tidur. Saya kata, Datuk dengan keluarga tidur kat mana? Dalam kereta, dia kata. Rumah besar, tuan-tuan, ada kolam renang, ada 5 tingkat, tapi tak boleh tidur. Kenapa, tuan-tuan? Tak tenang. Sebab tu, apa yang kita cari? Ada orang cari, kata, Ustaz, saya akan dapat anak ramai, saya bahagia. Ada orang tak ada anak, tapi bahagia. Ada kawan saya cikgu. Cikgu, tuan-tuan, dia DG 24, silap saya. Isteri ni tak kerja. Anak dia 10 orang. Dia naik kancil dia. Dia malu, tuan-tuan, kancil itu dia tinted. Jadi sampai dekat restoran, dia keluar, isteri dia keluar. Jadi orang pakat tengok. Anak dia keluar, seorang. Ingat habis dah? Tak habis lagi, seorang. Tengok-tengok 10 orang. Orang semua tengok. Dia kata apa? Kenapa tengok saya? Walaupun saya naik kancil, anak saya 10 orang, tapi saya bahagia, dia kata. Sebenarnya kebahagiaan, ketenangan, keamanan, kan, kemesraan, sebenarnya itu apa dia? Itulah namanya keberkatan. Sebenarnya yang kita cari ialah berkat, tuan-tuan. Keberkatan ni, tuan-tuan, bukan mudah. Ada orang, tuan-tuan, dia kahwin, isteri dia tak cantik, tapi berkat. Bahagia sampai mati. Ada orang tak ada anak, tapi dia bahagia, itu keberkatan. Ada orang gaji 40,000, tapi tak cukup, itu tak berkat. Ada orang gaji 2,000 tapi berkat, tuan-tuan, cukup, tuan-tuan, dia tak ada hutang.
Macam cikgu tu lah, dia naik kancil aja. Anak dia 10 orang, tapi dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya tak ada hutang. Itu nama keberkatan. Berkat ni tuan-tuan, kata ulama ada 3. Pertama, berkat yang ada pada Nabi SAW. Nabi tu berkat. Sebab tu tuan-tuan, kita nak cari keberkatan dalam hidup kita, kerja dekat MBSB ni, jangan lupa Nabi. Lupa macam mana? Jangan lupa selawat dekat Nabi. Sebab Nabi dah tak ada. Nabi SAW, para sahabat ni, mereka ambil keberkatan pada Nabi. Macam mana? Kalau Nabi buat apa, mereka akan buat. Sebab nak dapat keberkatan. Pernah Nabi lalu satu pokok, Nabi sengitkan kepala dia. Sahabat tengok semua pakat sengit. Nabi tanya, kenapa sengit kepala kat pokok tu? Ya Rasulullah, engkau buat, Rasulullah kami ikut. Sebenarnya aku lalu kat pokok tu, ada binatang nak gigit, nak sengat. Jadi aku elak. Yang kau ikut buat apa? Ya Rasulullah, engkau buat, ya Rasulullah, itu keberkatan yang ada pada diri engkau. Itu Nabi. Kita Nabi dah tak ada dah, tuan-tuan. Macam mana nak dapat berkat? Tuan-tuan, sambil kerja, sambillah selawat dekat Nabi. Sambil dengar ceramah ni, hati tu mainlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Bila kita selawat, innallaha wa malaikatu yusalluna ala Nabi. Allah dan malaikat akan selawat dekat kita. Itu namanya berkat. Seronok tu kalau Allah sebut nama kita di langit, seronok tak? Seronok kita pergi pasar raya, kan? Ada resepsionis sebut nama kita pun seronok dah. Perhatian kepada Encik Abdullah Khairi, kita seronok lah. Sila datang ke kaunter pertanyaan kerana anak anda sedang menanti. Rupanya hilang anak. Jumpa kita seronok dah, Alhamdulillah. Macam itulah tuan-tuan, bila kita selawat dekat Nabi, berkatnya Allah dan malaikat akan sebut nama kita di langit. Abdullah Khairi, sallu alaihi, seronok dah. Itu namanya berkat, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni, Nabi ni berkat. Pernah satu ketika, dalam hijrah Nabi, ada seorang sahabat nama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni kubur dia ada dekat Istanbul, dekat Turki, tuan-tuan. Saya pergi ziarah bulan 2 baru ni. Dan Abu Ayyub ni tuan-tuan, ketika dia meninggal, dia tak sempat buka Istanbul. Dulu ni nama Konstantinopel. Kemudian ditukar kepada Islambul. Kemudian ditukar lagi kepada Istanbul, kota Islam. Bila Abu Ayyub meninggal, di kebumi di sebelah tu kota tu, yang membuka Konstantinopel ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Bila dia buka, tuan-tuan, mereka nak pindahkan kubur Abu Ayyub. Mereka gali, jumpa mayat Abu Ayyub masih elok. Lalu Sultan Muhammad ni turun ke dalam kubur tu, dia pegang kaki Abu Ayyub, dia nak cium. Sebab sahabat Nabi, dia nak raih. Tiba-tiba kaki tu bergerak. Dia pegang, kaki tu bergerak. Lalu kata ulama, Abu Ayyub malu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana Abu Ayyub tak dapat buka Konstantinopel, tapi Sultan Muhammad Al-Fatih boleh buka. Ketika mana Nabi hijrah, tuan-tuan, Abu Ayyub ni dia doa kepada Allah. Ya Allah, bagilah Nabi duduk rumah aku. Sahabat ni offer, ya Rasulullah, duduk rumah aku. Lalu Nabi kata, di mana unta aku berhenti, di situ tempat aku duduk. Tiba-tiba doa Abu Ayyub ni Allah berkenan. Unta Nabi berjalan, berhenti depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, ni rumah aku 2 tingkat. Eloklah kau duduk rumah aku. Kau duduk di atas, aku duduk bawah. Nabi kata, aku banyak tetamu, aku duduk bawah lah. Nanti mengganggu kau. Nabi pun duduk di bawah. Abu Ayyub duduk di atas. Satu hari, tuan-tuan, dia duduk di atas. Dia naik-naik, dia tersepak satu gelas yang ada air. Dia takut air tu kena Nabi. Nabi duduk bawah. Dia buat macam mana? Dia ambil kain, dia lap lah. Rupanya kain tu kain selimut dia. Malam tu sejuk, tuan. Sejuk di Madinah 8 darjah Celsius. Kan? Kita di sini kalau sejuk tak ada. Di Dewan ni pun panas, tuan. Macam tak buka aircon ni pun. Ramai orang. Kan? Allahu Akbar. Ni Nabi ni, tuan-tuan, ketika tu sejuk 8 darjah Celsius. Ketika panas 55. Buka kipas sikit. Alhamdulillah. Ramai dia panas. Tapi tak ada lubang aircon pun. Betul ke ada aircon ni? Dekat lampu. Pandai abang tipu aku ni. Cuy. Tak apalah. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, panas di Madinah 55. Siapa yang pergi haji ni, tuan-tuan, 55 panas sungguh. Kita 33 pun panas, kan? 36 cuti sekolah. 36. Di sini di Makkah 55. Ketika Abu Ayyub tidur ketika tu sejuk. Bila sejuk, dia tidur tersepak cawan yang ada air. Dia takut kena Nabi, dia lap dengan kain selimut. Dia tidur dalam keadaan sejuk. Dia tarik kain selimut, sejuk lagi. Menggigil dia. Ketika bila laung azan, dia turun lah.
Nabi tanya, ya wahai Abu Ayub, kenapa menggigil lo, menggeletar? Ya Rasulullah, semalam aku tidur tersepak gelas yang ada air. Aku takut kena engkau, aku lap air tersebut dengan kain selimut aku. Aku selimut dengan kain yang basah. Menggigil aku. Nabi kata, menyusahkan engkau. Kamu dah tuan rumah. Mulai hari ni aku duduk atas lah. Engkau duduk di bawah. Bila Nabi duduk di atas, tuan-tuan, ketika tu suasana panas. Bila panas, Nabi berpeluh. Nabi pun makhluk Allah macam kita juga. Peluh Nabi, kakak abang, lebih harum daripada kasturi. Peluh pekerja MBSB jangan tanya. Kan? Kalau kerja sampai petang tu, dia bau semacam lah, tuan-tuan. Hari Rabu pun bau khamis, tuan-tuan. Ni Nabi ni makhluk Allah yang Allah sayang. Peluhnya wangi, air kencingnya wangi. Bila Nabi tidur berpeluh, peluhnya menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun oleh Abu Ayub, jatuh ke bawah. Bila jatuh atas muka Abu Ayub. Abu Ayub tahulah sebab wangi. Dia buat macam mana? Bila peluh tu jatuh, dia buka mulut, dia nganga mulut. Peluh tu jatuh, dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Tengah duduk standby tu, Nabi turun. Ya Abu Ayub, kenapa duk nganga mulut? Ya Rasulullah, peluh engkau lebih harum daripada kasturi. Aku sayang engkau ya Rasulullah. Aku minum peluh engkau ya Rasulullah. Nabi kata apa? Oleh kerana engkau telah meminum akan peluhku, engkau akan duduk bersamaku di syurga. Itu namanya berkat. Kita peluh Nabi tak ada dah. Peluh saya ada. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ni berkat. Kita sayang Nabi, jangan tunggu peluh Nabi. Selawat kat Nabi ya. Man salla alayya salatan sallallahu alaiha biha 10. Siapa yang selawat kat Nabi sekali, Allah malaikat selawat kita 10. Itu berkat, tuan-tuan. Pernah satu ketika, tuan-tuan, Nabi SAW bangun, dia nak kencing. Nabi tak kencing tempat biasa. Kita pejam mata, okey semua. Nabi kencing dalam bekas, sebab dia akan buang. Ketika mana Nabi kencing, tuan-tuan, lepas kencing dia letak di tepi. Kemudian Nabi tidur. Lepas tidur, bangun Ummu Aiman. Dia cari dalam keadaan dahaga, air tak ada. Tengok-tengok ada bekas, ada air. Terus ambil minum, tuan-tuan. Bila minum, tuan-tuan, rupanya dia tak tahu itu air kencing Nabi. Lepas subuh Nabi balik, carilah mana bekas yang ada air tu. Air kencing tu lah. Bekas tu ada, air tak ada. Dia pun tahu mesti Ummu Aiman. Ummu Aiman, mana air dalam bekas ni? Dia tanya, kenapa ya Rasulullah? Tak, air tu mana? Ummu Aiman, kenapa ya Rasulullah? Nabi kuatkan suara, air tu mana? Ya Rasulullah, air dalam gelap bekas tu aku minum ya Rasulullah. Nabi kata, sebenarnya itu air kencing aku. Oleh kerana engkau telah meminum air kencing aku, Allah akan peliharakan perut kamu daripada sakit sampai ke mati. Ummu Aiman tak pernah sakit perut sampai mati. Kerana apa? Keberkatan air kencing Nabi. Ni saya datang ni tak kencing lagi ni. Tuan-tuan, kalau minum bukan berkat, mati tu. Sebab tu saja lawa nampak nak lena apa. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Nabi dah tak ada, tapi Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris Nabi. Sebab tu kita hormatlah ulama-ulama. Saya bukan ulama, saya berceramah ya. Kan? Pernah ayah saya ni seorang tok guru pondok. Bila kawan-kawan dia datang tuan rumah kami, ada yang pakar tauhid, pakar fiqh, pakar mantik, pakar balaghah, pakar tafsir, pakar hadis ni. Duduk, mak saya akan kata, lepas makan, pergi ambil tu bekas makan tu. Kemudian bubuh nasi, makan dekat situ. Saya kata, saya tak mau makan bekas tok guru. Dia kata, saya tak mau. Dia kata, berkat. Dia kata, berkat apa? Gigi pun tak gosok. Tok guru pondok kan. Dia kata, bukan tengok pada gigi dia, tengok kepada keberkatan ilmu dah. Rupanya berkat, tuan-tuan. Jadi ulama' ni berkat. Macam mana Nabi tak ada, kita selawat dekat Nabi. Macam mana kita nak keberkatan, cari guru-guru. Kita pergi mengaji, tuan-tuan. Dan MBSB ni alhamdulillah, setiap bulan kita buat ceramah kan. Terima kasih. Anjurkan program ni. Sebab apa, tuan-tuan? Satu hari kita akan habis bekerja. Tuan-tuan akan ingat ni situasi ni. Tuan-tuan akan ingat situasi ni. Aku dulu kerja MBSB, ada juga program agama. Dapat sikit ilmu, jadilah. Itu berkat. Tempat tu tuan-tuan, Nabi ni berkat. Kan? Bila kita ingat Nabi, selawat dekat Nabi. Yang kedua, tempat berkat. Tempat kita ni kena jadikan keberkatan. Macam mana? Kita kena buat program agama. Sebab itulah bila dah ada program ni, Allah turunkan rahmat kat kita. Ni berkat ni, tuan-tuan.
Tuan-tuan ingat buat program boring lah. Tak. Dia ada keberkatan. Tempat berkat macam ni, rumah Allah, surau berkat lah. Kan? Masjid tempat berkat. Kadang-kadang tempat kita tuan-tuan, di taman kita, masjid tak ada problem. Kena ada surau. Sebab bila ada surau orang sembahyang, kawasan tu jadi keberkatan. Allah angkat bala umum, Allah turunkan rahmat. Itu berkat. Sebab tu kalau boleh masjid ni kena bagi elok tuan-tuan. Saya kadang-kadang ni rumah kita punya cantik, rumah kita bukan kita punya. Bila mati tuan-tuan, siapa yang ambil alih? Anak kita. Anak kita duduk tak? Tuan-tuan beli sampai 500,000. Anak tak duduk. Anak kita ada rumah sendiri. Kemudian anak kita buat untuk homestay. Ya tak? Homestay lah. Tiba-tiba homestay tu, anak yang sulung yang ada kutip duit. Anak yang ketiga keempat tak dapat. Last sekali, rumah yang kita beli 500,000 tu untuk disewa. Ya tak? Last sekali untuk dijual. Sebenarnya rumah kita siapa? Mana dia? Rumah Allah tu. Yang rumah Allah yang kita bubuh kipas kan? Kipas tu sejuk. Itulah milik kita. Kapet yang kita bubuh. Sebab tu kalau boleh masjid rumah kita bagi elok tuan. Kalau rumah tercantik, masjid tengok sama. Kadang-kadang PA system pun problem. Ni PA system ni okey ni. Ni putih asap putih ni teruk nampak ni. Kan? PA kena bagi elok. Kan? Ini kadang-kadang PA, ya Allah. Saya pernah ceramah di Mahang tuan. Kampung dekat Mahang, Kedah. PA system tak pernah ceramah. Saya suara saya kuat. Lepas alhamdulillah tu, tuan-tuan, utuh fuse. Bukan fuse PA system tu, fuse TNB macam tu. Dia orang datang, ustaz, nak ganti fuse TNB ni sejam. Ustaz ceramah lah apa yang boleh. PA tak ada, setengah jam lah. Pakai lilin. Letak lilin tu saya pun terpadam. Tu imam. Setengah jam tak ada PA, tak larang ceramah tuan-tuan, berhenti. Lepas tu terus masuk dalam kereta. Isteri saya kata, abang cuba tengok hidung. Tengok dekat cermin hidung saya hitam semua. Terus sedut asap tuan-tuan. Sebab tu PA ni kena bagi elok. Sebab apa? Tempat berkat rumah Allah. Bila PA elok, tu imam pun baca sedap tak? Tu imam ni tuan-tuan kena ingat. Dia kena ingat surah, ingat rakaat. Lepas tu dia kena sabar. Belakang duk maki macam-macam. Kita tak apa, makmum tak apa. Malas kita boleh berhenti. Pak imam boleh berhenti. Allah, malas berhenti. Imam tak boleh. Kan? Sebab tu tuan-tuan, PA kena bagi elok. Kalau tuan-tuan ada duit, PA surau kita, masjid kita kena bagi elok. Bagi elok, ada echo sikit kan. Cuba tuan-tuan tengok Masjid Haram. PA dia tuan-tuan, PA dia M dia tuan-tuan, 2 kali ni surau ni. Saya naik tengok 2 kali M dia saja. Sebab tu bila sudah baca kok, dengar tak? Kok. Kan dia punya apa? Orang echo dia tu. Dia baca bukan sedap pun, tapi PA dia tu kok kita kok. Masjid kita kok apa? Tu macam mana tuan-tuan? Tempat berkat bagi elok. Kemudahan kena ada. Kadang-kadang kapet pun tak ada, tapi surau ni okeylah, kapet ada. Kan? Aircon pun tak ada. Kalau boleh aircon ni, kalau di Pulau Pinang, Pulau Pinang, surau masjid semua ada aircon. Cuma jamban dia tak ada aircon. Tapi nak kata memang kena ada aircon. Kita tengoklah surau-surau kita tempat berkat ni, kalau boleh aircon kena ada dah. Selangor okey lagi. Melaka dengan Perak problem sikit lah. Kedah pun sama. Kalau boleh tuan-tuan tengok. Tempat ni tuan-tuan, tempat kita punya. Ni rumah kita. Kita bubuh aircon, sejuk aircon, kita bayar bil, kita akan sejuk dalam alam barzah. Tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh aircon kena ada. Kadang-kadang tandas pun teruk. Tandas rumah kita cantik. Tandas masjid, ya Allah. Saya pernah tuan-tuan balik daripada Greek. Balik nak terberak. Kita kalau nak berak lah tuan-tuan, pergi mana? RNR dengan masjid lah. Pergi ni tuan-tuan, ni di ujung tanduk dah tuan-tuan. Kira tak boleh nak buat apa dah. Naik kereta tak apa lagi. Bini kita, sabar bang. Memang boleh sabar. Duduk depan tandas tak boleh bang. Kemut pun tak boleh dah. Hampa gelak apa. Tambah-tambah depan kok tandas lagi lah. Sabar apa. Dia keluar sendiri tuan-tuan. Ni sampai depan tandas, tutup semua. Tandas tu bubuh palang ni. Kita dah tak tahan dah, ya Allah tuan-tuan. Takkan nak berak depan pintu. Yang bini kata sabar. Kita muka dah merah. Sabar. Kata tak tahan dah. Tiba-tiba datang seorang JK masjid. Ustaz, dia kenal saya. Ustaz buat apa? Saya tak tahan nak terberak.
Kenapa tutup semua tandas ni? Dia kata, Ustaz, ramai penagih dadah di sini malam-malam, dia orang isap okok, dia orang cucuh tu. Dinding tu, pintu tu berlubang habis. Kami tutup. Ada satu Ustaz elok punya. Kunci saya simpan. Ustaz nak tak? Nak lah bro, tak tahan lah bro. Hantarnya pula. Dia terus pergi ambil, buka-buka. Itu paling elok tuan-tuan. Buka-buka, kok tandas tu kuning semua. Lepas tu taik timbul. Saya nak berak, taik naik balik tuan. Allah, itu macam mana? Sebab tu kemudahan masjid ni kena bagi elok. Sebab tu saya mengaji psikologi, tuan-tuan. PhD saya psikologi. Psikologi ni kata apa? Nak tengok rumah tu hebat, kan, penghuni dia hebat, bukan tengok pada ruang tamu. Tengok pada tandas. Macam tu masjid, tuan-tuan. Kalau tandas kita elok, menunjukkan pengurusan rumah tu hebat. Kalau lah tandas tengok, ya Allah, tak pernah cuci, tak elok. Maksudnya kita ni tak sanggup untuk buat benda yang remeh, benda yang kita nak buat. Sebab tu kalau masjid ni kena bagi elok. Kan, tandas bagi elok. Pernah saya sembahyang di Melaka. Kan, sembahyang tengok-tengok pendapatan tu 400,000 lebih setahun. Kita masuk tandas, masuk-masuk, kita tak tengok dah selak tak selak, kan. Terus duduk-duduk, dah ready dah tuan-tuan, tengok-tengok selak tak ada. Allah! Lah kali pegang macam ni. Pegang. Tangan saya panjang tak apalah bang. Kalau kena macam Abang Haji, dia berak tepi-tepi benar. Jauh. Ni saya panjang tak apalah kan. Tiba-tiba ada orang masuk. Bila orang masuk kita buat macam mana? Larat nak berdehem tuan-tuan. Dia mengganggu proses konsentrasi. Lain kali tak harap pegang tuan-tuan, ambil air bubuh dalam baldi bagi penuh. Nasi ada baldi, dah tu tolak depan pintu. Kan? Kalau orang tolak pun dia halang lah kan. Kita pun konsentrate lah. Tengah konsentrate, ada siapa masuk tak sedar. Dia tolak. Ada. Kita Allah. Lepas tu dia kenal pula, Ustaz. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz buat apa tu? Anda tahu aku berak bro. Sebab tu tuan-tuan, kita, rumah kita, bukan rumah kita milik kita. Sebenarnya rumah Allah tu milik kita. Buat bagi elok tuan-tuan. Bila buat bagi elok, tempat tu berkat, orang berak pun elok tuan-tuan, orang akan puji tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Masjid As-Salam, kan, masjid terbaik di Malaysia. Tengok tandas dia macam mana. Saya masuk tu tuan-tuan, tengah duk membuang ni, boleh dengar tu. Tiba-tiba wangi. Kan? Bau macam hantu ke apa ni? Rupanya perfume tu, macam tu, perfume tu. Wangi tuan-tuan. Masjid ketiga terbaik, masjid bertam indah di Pulau Pinang. Tuan-tuan tengok tandas dia. Tandas ni penuh dengan pokok ni. Kita masuk macam taman. Tandas dia tu 4 bintang. Tandas saja. Dia ada At-Taqwa Inn, ada hotel, ada pusat dialisis, ada restoran, ada macam-macam tuan-tuan. Macam ni kita nak tuan-tuan. Supaya apa? Ini rumah Allah, sebenarnya rumah kita. Kalau boleh rumah Allah ni tuan-tuan, kalau kita ada sini jawatan kuasa masjid, khutbah kena power. Kita khutbah ni masalah sikit lah tuan-tuan, saya nak tegur. Kadang-kadang khutbah ni meleret. Kadang-kadang sejam. Kadang-kadang saya khutbah saya 20 minit lah. Kalau saya baca tu memang siapa tak boleh tidur lah. Kalau tidur saya tengok siapa tidur. Hei! Jangan tidur! Baru betul. Ini baca khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur. Aku elang jalan lengah semua. Ni baru ni depan viral bulan Ramadan. Ada seorang khatib Selangor dah baca khutbah. Tajuk khutbah saya, puas dan pedih. Rupanya tulis Jawi. Fawaw alisin puasa. Dan fadayaha fidyah. Dia dibaca puas dan pedih. Depa ni lucah apa? Ni viral dalam Ramadan baru ni. Baca khutbah puas dan pedih tuan-tuan. Pernah berlaku di Kuala Nerang tuan-tuan. Ada masa tu Universiti Islam Antarabangsa buat bakti siswa. Jadi pelajar ni daripada Fakulti Pengajian Islam bagilah, lepas tu tag ucapan lah khutbah tu. Pak Imam tengok pun tidak, ambil tu terus baca. Dia baca-baca tuan, alhamdulillah lepas itaqullah, kita menerima kunjungan daripada pelajar-pelajar pengajian Islam, kan, daripada Universiti Islam Antarabangsa, daripada
Dia duduk heja tu. Fakuku. Apa? Hentam lah. Dia pun daripada paku lantai. Pengajian Islam. Paku lantai. Rupanya fakulti. Fakulti hantar paku lantai, tuan-tuan. Itu macam mana? Sebab tu kalau boleh, khutbah ni membagi power. Saya khutbah 20 minit. Sebab apa? Khutbah ni lah membuka pintu hidayah manusia. Kan? Sebab orang datang, wajib datang. Dan mendengar khutbah wajib, tuan, tempat berkat. Kalau boleh khatib tu, bagi power sikit. Kalau imam tu gaji 1,000, kita yang ada duit dekat MBSB ni kan, apa salahnya bagi 1,000 lagi 2,000. Baru Pak Imam tu baca sedap. Ini 1,000, tuan-tuan nak tak? Kalau 1,000 Pak Imam, tak kahwin sampai mati, tuan-tuan. 1,000 lah. Kadang-kadang 700. Tahu 700? Alhamdulillah. 700 bro. Cuba bagi, tuan-tuan tengok imam puncak alam. Tahu gaji berapa? 10,000. Imam puncak alam tu masjid Tan Sri Razali Ismail kan. Imam dia 10,000. 10,000 tengok imam, Allah Akbar. Imam naik Camry. Kita imam kita 700. Toyota KE20 lah. Yang tu kakak geran pun nak kena tukar. Sini bila ada berapa? Bila 7,000. Puncak alam. Bila 7,000. Azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar. Ini 300. Tu Bilal. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita karaoke kan imam Bilal. Tempat ni berkat. Kalau kita ada duit, kita jadikan tempat berkat. Tempat yang elok. Siap. Tuan-tuan siap berapa? Siap gaji di puncak alam 4,000. Tu VQ tu 4,000. Ini 300. Vacuum semua dengan tasbih Pak Imam dia. 300 malas tengok. Pak Imam datang, mana tasbih aku? Dengan tasbih benda balon juga, Ustaz. Ini kalau 5,000. Tasbih. Nampak macam benda ni lawak, tapi benda ni penting, bang. Ini rumah Allah, rumah kita, bang. Jadi dan keberkatan. Saya kalau khutbah 20 minit, saya akan bagi powernya. Pernah di Sungai Buloh, kan? Saya khutbah Jumaat. Masa tu kebanyakannya pukul 12 ni, tuan-tuan. Pegawai kerajaan dah datang lah. Dia orang datang bukan duduk tengah macam tuan-tuan, duduk tepi-tepi tu. Bakat lena semua. Saya kali tengok orang lena. Kan saya naik Nabi ahmar ainahu, merah mata, wa ala sautuhu, tinggi suara. Saya bukan merah mata, saya tinggikan suara saya. Lepas ittaqullah tu saya tengok dia orang lena, saya pun, "Hei, jangan tidur." Pakat buka mata, ni khutbah apa tu, tuan-tuan? Rupanya ada seorang pak cik, tuan-tuan, dia lena awal lagi. Dia duduk lena, kena derekah, dia bangun, tuan-tuan, terkejut. Dia tengok dengan mata merah, dia kata apa? Wajak. Lepas tu dia start kereta balik tu, tuan. Memang kau ajar macam tu. Tuan-tuan minta maaf, jangan kata kau ajar. Sebab tu tuan-tuan, kita nak rumah Allah bagi elok lah, bagi power kan. Bilal, azan, muazzin semua ni. Sebab apa? Mereka ni menjaga rumah kita sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan nak berkat, kita kena penuhi rumah Allah. Abang sibuk kerja macam mana pun, penuhilah rumah Allah. Ini rumah kita. Keberkatan. Kita akan jadi dia esok sebagai kenderaan untuk lalu titik sirat. Okey. Yang ketiga. Sampai pukul berapa? 1:20 kan? Yang ketiga, Nabi berkat, 2 tempat berkat. Yang ketiga ialah masa yang berkat. Masa yang berkat ialah Ramadan. Sebab itu disebut Syahrul Barakah. Kemudian tuan-tuan ingat, lepas Ramadan ada Syawal. Syawal ini ialah keampunan Allah. Allah ampun dosa kita. Sebab tu tuan-tuan carilah keberkatan dalam kerja kita. Ini masa yang sesuai. Sebab ada di kalangan kita tuan-tuan kadang-kadang bergaduh apa. Syawal ni minta maaf, kan? Ni masa kemaafan. Sebab saya dulu pernah jadi cikgu, tuan. Kita jangan sombong, bang, kita kerja ni. Ada selisih faham. Kadang-kadang kita tengok dia naik pangkat. Bila naik pangkat dia ya. Bila naik pangkat dia ya. Bila dia ya naik pangkat lah. Kita rasa cemburu. Bang, jangan cemburu. Kan? Itu rezeki dia. Satu hari rezeki kita. Jangan sehati. Kan? Allah ni Maha Adil. Sebab tu kita yang penting berkat. Saya ingat dulu ada seorang cikgu, pengetua saya.
Orang utara kata cengeng. Cengeng ni apa? Garang. Dia perempuan, kalau dia mesyuarat 5 jam tak habis lagi. Duk, ni kita ni lagu mana? Nak buat lagu mana? Duk lagu mana? Ada seorang Johor tu angkat tangan. Puan Hajah, kita nak nyanyi lagu apa? Orang utara ni lagu mana kan? Satu lagi mampuih. Mampuih tu biasa tau. Bukan kasar, tu biasa orang utara. Bangun pagi, letih nak mampuih. Tapi tak mampuih pun. Bangun pagi letih nak mampuih. Lepas tu lapar kan? Lapar nak mampuih. Lapar pun nak mampuih. Bukan kasar, tu biasa. Lepas tu makan kenyang nak mampuih. Lepas tu makan ngantuk nak mampuih. Lepas tu tidur mampuih. Sebenarnya itu biasa orang utara. Jadi dia mesyuarat ni lagu mana Allah. Dia cakap banyak. Orang perempuan ni cakap banyak tuan. Itu biasalah. Kalau dia tak cakap banyak tu, Jumaat depan jalan lah tuan-tuan. Sebab itu biasa. Dia cakap mesyuarat 5 jam. Sebab orang perempuan ni bercakap satu hari 26,000 perkataan. Orang lelaki 7,000 lah. Ni saya ceramah di belakang ni, ada duk cakap belakang. Sebab tak habis lagi baru mula tuan-tuan. 26,000 dia akan cakap. Itu biasa. Kan? Orang lelaki 7,000 lah. Tak percaya nanti kakak balik ataupun abang balik, isteri sebelah tu bertanya, yang ini buat apa? Dia boleh cakap daripada pagi sampai naik kereta. Apa kita boleh dengar? Cuba dia lelaki. Orang perempuan tanya, bang, hari ni buat apa? Tahu dia kata apa? Tak ada apa. Sebab apa? Zohor tadi dia dah cakap 6,998. Tinggal 2 patah ya. Tak ada apa. Tak percaya balik tanya lah tuan-tuan. Sebab nak habis dah perkataan tuan-tuan. Ni saya ni cakap banyak lah ni. Saya balik memang aku tak cakap dah tuan-tuan. Orang perempuan ni cakap banyak. Dia kalau Allah, perempuan ni dah cerewet tuan-tuan. Tapi ingat tuan-tuan, orang perempuan ni kita kalau tahu tackle dia, kita boleh selesai masalah. Allah, kami ni kalau nak ambil cuti memang tak ada harapan. Saya pernah isi borang ni. Nak ambil cuti. Cikgu lalu, Ustaz buat apa tu? Nak ambil cuti, anak saya nak operate hernia. Ustaz tak payah. Annual leave ke? Ya. Garanti tak dapat. Saya kata belum cuba, belum tahu. Dah tahu Ustaz. Dia kata, dah tahu. Memang tak boleh. Susah nak ambil cuti. Saya kata try lah. Isi borang, pergi nak masuk pejabat, jumpa Kani. Ustaz nak buat apa tu? Jumpa pengetua. Tak payah Ustaz. Nak buat apa? Nak ambil cuti. Tak payah. Ambil MC tak apa lagi. Saya kata, kita try tengok. Try apa? Tak payah try. Dia kata, pergi ambil MC. Saya kata, tak apalah, try tengok. Ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pun tutup balik. Dia kata, Ustaz, ada apa? Tak ada apa. Takkan tak ada apa. Masuk lah. Kita pun masuk lah. Bawa borang. Ada apa Ustaz? Nak minta cuti buat muka baik lah. Puan Hajah. Anak saya nak operate hernia. Saya nak ambil cuti 2 hari. Tunggu, duduk. Saya pun duduk. Ambil borang, terus sign. Puan Hajah, terima kasih. Hargailah anak sementara ada. Saya pun, Puan Hajah, terima kasih Puan Hajah. Terus keluar. Kani kata, Ustaz. Saya kata, tengok kaki lah bro. Ustaz dapat sign macam mana ni? Tengok kaki lah. Ustaz macam mana buat psikologi. Tuan-tuan, saya pergi bawa anak operate. Rupanya anak saya tak boleh operate. Kena ambil 2 hari lagi. Nak ambil 2 hari lagi. Allahu Akbar, nak telefon ni. Telefon juga, telefon. Assalamualaikum Puan Hajah. Ni siapa ni? Ustaz Abdullah Ghani. Ya saya tahulah nombor dah naik. Puan Hajah, ada apa? Anak saya nak kena operate hari yang berikutnya. Nak ambil 2 hari lagi. Boleh Ustaz. Ustaz datang nanti isi borang annual leave. Terima kasih Puan Hajah. Ustaz, dia kata, hargailah anak sementara ada. Dia duk ulang itu. Saya pun terima kasih Puan Hajah. Tak kata I love you ya. Nak I love you apa? 58 lah bro. Kalau 42 tu boleh lagi lah. 58 I love you pun tak jadi lah. Kan? Saya habis cuti, terus balik, isi borang. Tak, Puan Hajah terus sign. Puan Hajah baiknya, Puan Hajah terima kasih. Dia kata, Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya kata, kenapa Puan Hajah ulang yang ini? Saya ada 9 orang anak. Anak saya accident, mati on the spot atas jalan. Baru saya hargai anak saya. Rupanya dia ada peristiwa silam. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi saya tahu lah, rupa kelemahan dia tentang anak dia. Jadi kalau dia mesyuarat, dia sebut, dia marah kami ya, saya pun, kita ada anak dia pun. Dia marah ya,
anak lah selah. Akhirnya dia jadi bagus tuan. Dia jadi bagus lah, jadi baik. Cikgu suka dia. Ketika dia nak pencen tuan-tuan, penolong kanan buat mesyuarat. Siapa nak baca doa? Ketika Puan Hajar nak paskat, saya. Ketika dia nak paskat tuan-tuan, saya angkat tangan. Ni ramai cikgu ni dengan penolong kanan semua lah. Dengan cleaner semua dah. Tukang kebun, ya Allah, ini Puan Hajar adalah pengetua kami. Dia akan bersara daripada sekolah ini. Ya Allah, dia seorang yang baik, ya Allah. Tapi mulutnya celupar, ya Allah. Dalam doa hentam lagi. Dia tak boleh kata apa dah. Kita doa-doa buat bagi nada sayu. Menangis tuan-tuan. Daripada penolong kanan sampai cleaner, semua menangis. Menangis tuan-tuan. Saya nak tanyalah tuan-tuan yang ada di MBSB ni, agak-agak kita pencen esok ataupun habis dah kerja di sini, ada orang menangis tak? Ataupun member buat belah dah, Alhamdulillah. Maksudnya something wrong dengan kita. Kerana apa? Mungkin ada sifat sombong yang kita ada. Buang bang. Buang sifat sombong tu. Sebab apa? Sombong ni bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang benci kita, adakah Allah suka kat kita? Sebab tu tuan-tuan, kita ni masa yang sesuai. Kalau ada di kalangan kita bergaduh, tuan-tuan, ada kecil hati, inilah masa sesuai minta maaf. Minta maaf. Kan? Ada di kalangan kita bergaduh adik-beradik lah. Ini Syawal yang paling sesuai untuk minta maaf. Masa sesuai. Masa yang paling berkah. Lagi kalau kita ada bergaduh dengan mak ayah kita, tak pernah balik, ini masa sesuai balik lah. Sebab apa? Saya nak bagi tahu, hebat Ustaz Abdullah Khairi bukan kena saya. Hebat saya kena mak saya. Saya masih ada mak. Mak saya orang Siam. Saya kalau duduk universiti ke pergi mana, saya akan telefon mak. Sebab mak ni satu keberkatan tuan-tuan. Rezeki kita ni berkat. Saya duduk universiti dulu nak periksa, saya telefon. Assalamualaikum mak. Ada apa? Dek-dek oi. Mak saya Siam. Dek-dek tu budak-budak. Saya nak periksa mak oi. Mak tolong doa. Dia pun insya-Allah ya Allah bagilah dek-dek boleh jawab. Dia akan panjang belakang. Tahu pasal apa? Mat Arif Lin Sukun. Saya pun terima kasih mak. Terima kasih mak. Mak tolong doa. Dia doa boleh jawab. Esok pergi bilik peperiksaan, dia orang letak kertas. Semua boleh jawab. Haram tak betul. Sebab apa? Mak doa boleh jawab lah. Memang boleh jawab. Tapi tak betul. Sepatutnya ya Allah boleh jawab dan betul. Sebab tu doa mak ni berkat. Tambah-tambah Syawal ni. Dapat ada mak ayah, tuan-tuan, minta doa. Mak ayah kita. Bukan saja minta doa, tuan-tuan. Bagilah duit. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Tuan-tuan bagi 200 balik raya ni, tanda ingat. Bagi 2,000, tanda kita ada. Mak tak nak tuan-tuan. Tuan-tuan balik pun seronok dah. Tapi tuan-tuan kena ingat, bagi tu tanda ingat. Banyak kita bagi tanda ada. Dan hebat saya, bukan kerana mak saya saja, tapi ayah saya. Ayah saya tok guru pondok. Memang cengih, memang bengis. Cengih tuan-tuan. Saya pula masa kecil-kecil ni buah, tahu tak buah? Buah ni nakan. Saya ceramah di Johor baru ni. Saya kata saya masa kecil ni buas. Ada seorang angkat tangan. Ustaz keturunan binatang apa Ustaz? Dia tak faham tuan. Buas ni maksud dia nakai. Orang Tawar kata nakai lah. Jadi saya ni memang nakai lah. Cakap pandai. Masa umur saya 10-11 tahun tu, saya boleh cakap mempengaruhi kawan-kawan. Masa tu mengaji sekolah Arab di petang tu, saya beritahu kawan-kawan saya, jom kita mandi sungai. Dia orang tak pandai berenang. Kami tak pandai berenang. Tak apa. Kamu tak boleh berenang, hampa tak boleh berenang, aku selamat. Maksudnya mereka lemah, saya selamat lah tuan-tuan. Cakap benar. Bawa semua ni 30 orang, 40 orang dengan saya sekali, pakai 40 orang lah. Mandi sungai. Masa mandi sungai tu tuan-tuan, saya duduk di atas pokok ni terjun ni. Somersault. Masa tu tuan-tuan, mandi swimming without trunk. Tak pakai baju. Mandi telanjang betulnya, memang kulit originalnya. Semua mandi telanjang. Tapi orang buat tak kisah pun. Kira saya ni kalau berenang tu, dia orang main acik kejar-kejar ni. Dia orang akan datang jalan lah sebab dia orang tak pandai berenang. Nak kejar saya pandai berenang. Saya akan selam. Saya boleh berenang di bawah tu macam ikan sepat tu. Dia orang tak dapat tangkapnya. Sekarang kalau dia timbul balik. Tak boleh tuan-tuan. Angin banyak lah. Ketika dia orang kejar saya, dia orang jalan kan nak tangkap. Saya selam. Dia orang selam juga. Saya kata dia orang ni bukan pandai berenang. Kenapa selam? Saya pun ni pelik ni. Saya pun angkat kepala. Angkat kenapa semua tak selam tuan-tuan. Rupanya di atas tu
Atas tebing tu bapak saya duk tunggu dah. Dengan muka macam jebon, tuan-tuan. Duk tunggu. Di belakang dia pegang tu telefon, wayar telefon. Dia lipat 2. Maksud dia bagi 1 dapat 2. Naik, dia kata. Bila kata naik tu, semua bakat naik. Saya tahu dah, saya mesti kena punya. Ayah, tak mau naik. Naik dia bagi ya. Tuan-tuan bayanglah, swimming without trunk. Memang kulit betul dia ni. Naik dia bagi. Ada tu, tu. 2 dalam 1. Tuan-tuan bayanglah punggung ni. Bagi tu, terkeluar kulit tu. Kena isi ni, keluar darah. Ayah sakit, dia bagi lagi. Piak 4 lah. Tinggal 2 lagi lah baki 2. 2 lagi pun dia bagi kok. Kali ketiga tu tak ada baki dah, tuan-tuan. Kan? Ni berdarah ni. Allah, dia melembung, tuan-tuan. Bila melembung berdarah, jalan ni, ayah, balik jalan macam penguin. Lari balik ni. Nak report kat mak. Mak duk tunggu depan pintu dah. Kenapa? Kena rotan. Berapa dia? Ayah bagi 3. Mai aku nak tambah 2. Mak nak bagi lagi 2 lagi. Mak tak mau. Ayah saya rotan saya, tibai saya. Bukan kerana saya mandi sungai. Kerana saya tak solat asar. Lepas tu saya bawa semua kawan-kawan. Tak solat sama. Kepala dia, aku lah. Tu yang kena teruk tu. Tuan-tuan bayanglah, wire ni dalam dia ada kuprum bang. Sakit oh. Tuan-tuan nak try kah? Allah sakit ni tuan-tuan. Dia semayang. Mak kata semayang. Lepas semayang asar, maghrib. Biasalah, bila makan dia nak pujuk ah. Hairi, makan. Masa tu kita protes ah. Makan. Sakit bungkong tahu ah. Tidak. Tuan-tuan ada anak dengan burung ah. Duk. Nak duduk bang. Sakitlah. Nak duduk tak boleh bang. Ni berdarah ni. Ni kain tu melekat dekat punggung. Dengan air bisa kan. Dia suruh makan jugalah. Lepas makan sembahyang Isyak. Wahai ibu dan ayah, masa mana kita ni nak ingat anak kita? Bila kita pukul dia, kita cubit dia, kita tarik telinga dia. Ketika dia tidur, tidak? Tama-tama dia tidur atas reba kita. Sayur rasa tu. Jangan bohong bang. Tidak? Kita pernah buat anak kita, tapi kita tak sedar. Tuan-tuan tak pernah minta maaf dekat anak. Kita nak anak kita minta maaf kat kita. Syawal ni paling baik. Ketika mana saya dah habis sembahyang Isyak, saya tidur lah. Tidur masa tu tak boleh melentang bang, kak. Tidur menerap. Ni sakit tak kira ni, berdenyut ni. Nyut. Bukan kemut bang, berdenyut bang. Bukan kemut ni, berdenyut. Nyut ni, sakit tak kira ni. Ya Allah, tidur ni. Nak pejam mata tak lena bang. Pejam juga, bagi lena, pejam. Ketika duk pejam tu, tahan sakit tu. Tiba-tiba pukul 11 malam, masuk seorang lelaki, umur 48 tahun. Dia pegang botol yang ada minyak angin. Dia tolak perlahan-perlahan, dia ingat saya tidur. Dia masuk tuan-tuan, dia duduk sebelah saya, dia selok, dia tengok punggung saya ni tak ada isi lah. Semua berdarah. Dia buka minyak, dia celup tangan, dia sapu. Sambil dia sapu, dia kata apa? Ya Allah, aku berzalim ke anak aku, ya Allah. Kalaulah aku buat ni, kerana hawa nafsu aku, maafkan aku, ya Allah. Menangis. Sambil duduk menangis tu, saya duduk dengar. Oh, hambalun aku. Kan? Anak ni dia ingat habis semua dia sapu, dia tutup. Bila dia tutup, dia duduk sebelah saya, dia angkat takbir. Allahu Akbar, terus dia sujud. Ketika dia sujud, dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kau jadikan akan isteriku dan zuriatku qurrata a'yun, penyejuk mata. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadilah anak aku ni seorang pemimpin. Ni doa ni. Lepas dia angkat, dia bagi salam, dia angkat tangan. Ya Allah, aku pukul anak aku, dia bagi saya dengar. Bukan kerana aku nak pukul, tapi aku nak latih dia supaya dia jangan tinggal solat, dengan tinggal sembahyang. Esok dia jadi manusia. Ya Allah, bagi anak aku jadi manusia. Ini doa ayah saya. Alhamdulillah tuan-tuan, kerana pukul ayah saya, rotan ayah saya, doa ayah saya jadi manusia. Kalau lah tak kena pukul rotan, tak tahulah saya siapa. Mungkin Perdana Menteri yang dapat 2.6 bilion tu. Tapi kerana doa ayah saya tuan-tuan, itu berkat. Sebab tu masa yang berkat, tuan-tuan sapa dan mak ayah, ini masa sesuai. Tuan-tuan jumpa mak ayah, telefon lah. Mak, saya tak dapat balik raya mak. Mak, maafkan saya mak. Mak, saya sayang mak.
Oh, seronok tuan-tuan. Ingat bang, tuan-tuan buat dekat mak ayah tuan-tuan ada anak, tuan-tuan akan bayar cash. Dunia ni cash. Sebab tu masa yang sesuai, ini Syawal ni tuan-tuan, kita raih kemenangan, tapi banyak orang tewas dengan kemaafan. Kita tuan-tuan tak mampu memaafkan orang, kita nak orang maaf kita. Itu pelik kita. Tidak, kita nak mak aku ni, orang nak maaf dengan aku. Kita maafkan orang. Pernah tuan-tuan ni, 2 minit lagi, saya pernah baca khutbah di masjid An-Najah Padang Serai. Masa tu 1 Syawal jatuh pada hari Jumaat, saya baca khutbah. Bila baca khutbah ni tuan-tuan, saya buat nada sayu. Saya kadang khutbah tu lantang, pam, kadang-kadang saya akan buat sayu, menangis tuan-tuan. Orang lelaki ni susah menangis tuan-tuan, kita tahu punya. Bila dia menangis, dia kontrol. Dia buat tengok atas tuan. Yang penting air mata jangan jatuh, hinguih masuk dalam mulut dah tu. Oh, orang lelaki susah. Saya tak sedut khutbah dengan ni, kontrol. Buat tengok atas lah. Selagi hinguih ni tak boleh kontrol. Hinguih dia tak boleh, sebab dia automatik tuan-tuan. Air mata dia boleh kontrol. Orang perempuan senang tengok gambar Hindustan pun menangis lah kan. Jadi saya baca khutbah buat nada sayu, menangis ni. Saya kata apa, hari ni 1 Syawal, Allah ampun dosa hamba. Kosong. Kita sesama hamba kena minta maaf, terutama mak ayah kita, adik-beradik kita. Sudahlah abang, saya kata, sudahlah abang. Ingat, bergaduh harta tak ke mana, tapi hubungan silaturahim jangan putus. Bergaduh tentang politik tak ke mana, hubungan silaturahim jangan putus. Habis semayang pada Jumaat, ada seorang anak muda, umur 35. Dia datang dengan muka macam nak tumbuk saya. Saya pun sedia untuk ditumbuk. Rupanya bukan nak tumbuk saya, hidayah ni milik Allah bang. Dia datang sampai dekat saya, orang berkat salam lepas semayang Jumaat tu, semayang raya kan. Dia cium tangan saya, dia peluk saya. Ketika dia peluk saya, dia menangis atas bahu saya. Saya kata, abang kenapa menangis? Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Saya kata, kenapa? Saya dah tak bercakap dengan mak dan ayah saya yang tak pernah balik pun selama 15 tahun. Dia menangis. Oh, saya kata, abang kenapa abang? Saya bergaduh masalah harta. Simple yang saya sebut. Abang, harta boleh cari, mak ayah tak ada ganti. Dia menangis. Oh, dia angkat-angkat. Hinguih penuh. Allah, habis tu saya tengok mata dah berlinang mengalir kan. Saya kata, abang balik bang. Mak ayah ada lagi? Ada. Balik bang. Dia bawa anak dia naik kereta dengan isteri dia balik rumah mak, 9 km lah. Petang tu tuan-tuan dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon. Dia parking ni, rupanya mak duk menanti 15 tahun. Mak takkan nak pergi kan, mak pun ada ego kan. Jadi bila dia parking tu, mak meluru keluar. Sampai kat kereta, dia kata, mak buka pintu kereta. Mak tarik tangan saya, mak peluk saya. Mak saya kata apa, wahai anakku, kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan mak. Dia kata, Ustaz, saya menangis Ustaz, sambil peluk mak. Rupanya saya tak tahu Ustaz, ketika saya tak balik 15 tahun, ayah saya ni dah lumpuh Ustaz. Ayah saya tengok ni, saya balik, dia pegang tungkat, gagah jalan juga. Tungkat sampai kat pintu, tak larat jalan dah. Saya meluru ke ayah saya, saya pegang tungkat, saya buang. Saya peluk ayah saya, belum sempat saya keluar kata, ya Allah, wahai ayahku, maafkan aku. Ayah sebut, wahai anakku, jika ada dosa dengan kamu, dia tak maafkan ayah. Kemudian mak ni datang peluk kami 2 orang. Tiba-tiba terkeluar dengan kalimah yang serentak, wahai anakku, sesungguhnya kami dah maafkan kamu setelah 15 tahun. Dia kata apa? Hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat gaji. Hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya kahwin. Hari pertama yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama dapat anak. Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu setelah 15 tahun. Itu masa yang sesuai tuan-tuan, Syawal. Sebab tu hidayah milik Allah, membuka pintu hidayah manusia ketika khutbah Jumaat. Allah, tuan-tuan, sebab tu ada di kalangan kita, ada kecil hati apa, inilah masa kemenangan. Kita maafkan dia. Tidak? Kita maafkan kawan kita sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Saya ingatlah tuan-tuan, sebenarnya lagi boleh? Saya bukan selalu nak datang, tuan. Ini mungkin panggilan tak akhir apa. Panggilan tuan-tuan. Saya selalu berceramah di Pulau Pinang, di Selangor dan Kuala Lumpur ni setiap minggu ketiga. Minggu ketiga memang saya ada di sini. Kalau free, tuan-tuan jangan susah hati. Bayaran ikut suka ya, bagi ya. Tapi agak-agak lah tuan-tuan.
Sebab saya bukan demand, tapi tuan-tuan kena ingat saya ada nama Tafiz tuan-tuan. Tuan-tuan bantu saya. Ustaz Abdullah Khairi bukan pergi karaoke bang. Saya tak bawa duit tuan-tuan untuk pergi tengok bola. Saya tak bawa duit tuan-tuan yang tuan-tuan bagi tu untuk pergi beli nombor ekor. Nombor ekor tak ada. Saya ada Mahat Tafiz 8 orang anak yatim saya kena tanggung. Free tuan-tuan mengaji, saya tanggung semua. Tuan-tuan bantu saya bantu mereka. Saya ada 30 orang tuan-tuan yang belajar. Yuran 200 lah. Mahat Tafiz Sukan, tuan-tuan pergi tengok. Alhamdulillah, orang yang banyak membantu ialah orang Selangor dan orang Kuala Lumpur. Di Ramadan baru ni, dia orang bagi bas sebiji. Bas sebiji. Mahat Tafiz saya ada kolam renang. Ada Dewan Badminton. Ni, Dewan Badminton. 4 gelanggang badminton. Ada futsal. Ada archery, memanah, ada kuda. Ni 30 ni, siapa yang nak balik ke Penang ke, kita ada persidangan Mahat Tafiz seluruh Malaysia. Bawah Persatuan Mahat Tafiz Al-Quran. Seluruh Malaysia tuan buat tempat saya. Kita ada Dewan fully aircon, kita ada chalet boleh menampung 200 orang. Kalau MBSB nak buat program latihan dalam kumpulan kan, boleh datang. Kita ada kolam renang semua cukup. Tuan-tuan nak mandi kan, kita nak buat jungle trekking semua ada. Dekat tu memang jungle betul tuan-tuan. Mula Tedung Selam, macam-macam ada tuan-tuan. Kampung tuan. Seronok tuan-tuan datang tempat saya pergi ziarah tuan-tuan. Dan alhamdulillah, saya nak bagi tahu, dalam hidup kita ni jangan sombong lah. Saya dulu kaunselor tuan, kaunselor pernah terlibat di hospital. Kadang-kadang orang tak pandang kaunselor ni. Tapi satu ketika pernah berlaku ada seorang gila. Gila ni naik tiang ni. Dia orang tak panggil kaunselor, dia orang panggil pakar psikologi. Psikologi dengan kaunselor berbeza. Pakar psikologi ni dia boleh detect akan penyakit. Jadi orang panggil pakar ni. Pakar ni Mister tu pakar. Doktor, orang gila dia nak buat macam mana? Dia pergi, Mat, turun. Mat tu tengok, tak turun aku tebang tiang ni. Ni pakar psikologi. Mat tu gila lagi naik. Dia orang pening, dia orang panggil kaunselor. Baru panggil kaunselor. Kaunselor ni tengok, macam mana nak buat tu? Mat! Tak apa. Kita panggil kawan dia, gila juga, nama Fadil. Ada tak? Minta maaf tu. Fadil, walaupun gila dia boleh cakap. Fadil nampak Mat? Kau suruh dia turun. Tak turun tebang. Fadil ni, Mat turun! Tak turun aku tebang. Mat tu turun. Orang tanya, Mat je lah. Mat gila-gila pun pandai juga. Kenapa doktor pakar suruh turun, kamu lagi naik? Kenapa Fadil, kawan kamu yang sama gila suruh turun, kamu turun? Dia kata apa? Doktor suruh turun, nak tebang doktor tak buat. Dia kata, tapi Fadil garanti. Nak cerita dia apa? Kita ni saling memerlukan. Kan? Orang bawah ke atas ke tengah ke tepi ke kanan, kita saling memerlukan. Sebab tu kita kerja elok sebagai satu pasukan MBSB hebat kita. Kita memerlukan orang gila, memerlukan orang gila. Tapi tuan-tuan tak gila lah tuan-tuan. Tapi nak abang kerja elok, ini masa yang sesuai. Kalau ada kesisih faham, kita minta maaf. Itu satu kemenangan yang hebat dalam Syawal. Itulah, ingat Nabi itu berkat, tempat yang berkat rumah Allah. Ini surau berkat. Yang ketiga, masa yang sesuai paling berkat dalam Syawal untuk kemaafan. Dan berkatnya akan hilang apabila kita buat maksiat. Habis. Rumah kita berkat, tiba-tiba kita bubuh gambar lucah, hilang berkat. Kita semayang tak tinggal, tapi dalam handset ada gambar lucah, hilang berkat. Isteri kita, alhamdulillah, rumah kita gaji okey, isteri kita tudung tak pakai, hilang berkat. Anak kita perempuan, kita tak suruh tutup aurat, dah balik dah, hilang berkat. Kita jangan buat maksiat. Buat maksiat, hilang keberkatan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, setakat itulah yang saya dapat sampaikan. Ambil 1 jam dah. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. 2 rakaat pantun boleh tak? Pergi ke Dubai, membeli meruku, kakak semua di belakang, bye-bye. Tuan-tuan semua yang di depan, I love you. Kita jumpa lagi. Mohon maaf banyak-banyak. Dan saya nak ucap selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan maaf zahir batin. Dan kalaulah siapa yang nak pergi ke Pulau Pinang, bolehlah rancang untuk duduk di sana. Ada chalet semua cukup. Ada kolam renang, boleh buat program tuan-tuan. Dan siapa yang nak bantu Mahat Tafiz saya ada satu produk namanya As-Sofa Gel. Jadi siapa yang sakit lutut, sakit apa-apa boleh sapu lah. Itu cara dia untuk cari derma lah. Tak nak kutip derma, malu ke orang.
Jadi jual produk tuan-tuan. Siapa nak, saya pun ada dalam 2 kotak lagi, lebih kurang dalam 48 ni. Harga dia satu tu RM25. Bagus tuan-tuan, siapa sakit lutut, nak semayang kan, nak kadang-kadang dia duduk. Nanti sapu boleh berdiri. Masa nak turun tu, terus masuk kubur. Ada tak nampak. Jadi siapa nak, ada di dekat kereta saya lah, boleh dapatkan. Harga dia RM25. InsyaAllah bantu Mahathir saya. Jadi siapa yang minat nak tengok Mahathir, nak hantar anak, tengok Paksi Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Dia ada web dah, ada laman web lah, boleh tengok bagaimana kemudahan yang kami sediakan. Jadi terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.